Buletin Didik 28 Ogos bersama saya Fazilah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik hari ini dimulakan dengan kabar gembira dari Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Jago powerlifting negara Boni Bunyau Gustin berjaya menghadiahkan pingat emas pertama buat kontingen negara dalam acara powerlifting kategori 72 kg. Lebih istimewa, Boni merangkul pingat emas dengan angkatan 228 kg sekaligus memecah rekod Tamasya Sukan Paralimpik. Beraksi selaku pemegang rekod dunia, Boni tidak berdepan masalah dengan angkatan 217 kg pada angkatan pertama. Ketika pesaing terdekatnya dari Iraq, Rasul Mohsin gagal memberi saingan, Boni sekali lagi cemerlang melakukan 225 kg pada angkatan kedua sebelum memecahkan rekod Tamasya Sukan Paralimpik dengan 228 kg pada angkatan ketiga untuk memenangi pingat emas. Boni turut cuba memecah rekod dunia miliknya sendiri dengan 231 kg namun tidak berjaya. Boni berpuas hati merangkul pingat emas pada penampilan pertamanya di Sukan Paralimpik, sementara atlet Mesir Mahmoud Atiyah dengan angkatan 191 kg memenangi perak, manakala atlet Great Britain Mickey Yule dengan angkatan 182 kg meraih gangsa. Bagi saya ni memang pingat ni memang sangat-sangat penting. Sebab ni pun kali pertama saya pergi ke Paralimpik dan juga saya membuat persembahan yang terbaik. Dan juga dia adalah memang kenangan manis lah bagi saya. Dan juga untuk menghadiahkan kepada hari kebangsaan kita, selamat Hari Merdeka. Lagi berita sukan kami akan bawakan selepas ini. Seterusnya, sekolah dan institut latihan awam berkemungkinan akan digunakan sebagai pusat pemindahan sementara PPS di kawasan yang dijangka mengalami banjir, terutamanya di Pantai Timur tahun ini. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim berkata, cadangan itu berikutan ketika ini banyak dewan yang digunakan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Jelas Dr. Aminuddin, penggunaan kemudahan di bangunan sekolah dan institut latihan awam juga dilihat lebih sesuai berbanding dewan. Cadangan itu masih di peringkat awal jika banjir berlaku serentak dengan proses pemberian vaksin COVID-19 di PPV di kawasan terbabit bencana. Bagaimanapun katanya, berdasarkan laporan terkini Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, terdapat 5,693 PPS yang boleh menampung 1.6 juta mangsa. Jumlah itu dijangka dapat menampung keperluan sekiranya berlaku situasi di mana penduduk terkepung dan tidak boleh keluar. Pengurusan setempat atau daerah akan memilih premis yang paling selamat dan berhampiran untuk dijadikan PPS. Berhubung persiapan aset dalam berdepan monsun timur laut, NADMA sedang memastikan 8,000 aset milik bomba, polis dan tentera, antaranya bot, berada dalam keadaan baik. Berkenaan prosedur operasi standard pula katanya, sejak tahun lalu lagi, NADMA sudah mengeluarkan SOP pengurusan bencana semasa pandemik. Lembah Kelang meliputi Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Labuan dan Sarawak masing-masing merekodkan lebih 80% populasi dewasa lengkap menerima vaksin COVID-19 setakat semalam. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan Labuan mencatatkan 63,750 orang atau 93.1% daripada populasi dewasa lengkap 2 dos vaksin. 69,613 penduduk dewasa Labuan termasuk penduduk tanpa dokumen dan golongan bukan pemastautin juga sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula merekodkan 5.46 juta orang atau 88.7% daripada populasi dewasa lengkap menerima 2 dos. 6.8 juta lagi termasuk bukan warga negara serta pemastautin sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin di Lembah Kelang. Sarawak pula mencatat 1.76 juta orang atau 86.4% daripada populasi dewasa di negeri itu lengkap 2 dos vaksin. Ketika ini, Negeri Sembilan merekodkan 76.4% menerima 2 dos vaksin. Semalam sahaja 343,900 dos vaksin diberikan di seluruh negara membabitkan 141,492 bagi dos pertama.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan pada 24 Februari bagi menggerakkan negara ke arah mencapai matlamat imuniti kelompok. Dalam pada itu, semua urusan strategi kesihatan membabitkan pandemik COVID-19 dan program vaksinasi kini hanya dikendalikan Kementerian Kesihatan dan bukan kementerian lain. Tindakan itu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dilihat lebih mudah diurus oleh satu kementerian berbanding dua kementerian sebelum ini. Jadi agak sukar kalau ada dua. Co-chair ni agak kadang-kadang mungkin berbeza dari segi pandangan dan sebagainya. Jadi saya telah menetapkan bahawa untuk vaksin dan juga strategi kesihatan ni semuanya di bawah Kementerian Kesihatan. Bermakna WBKJ lah akan lead all semua yang berkaitan dengan vaksin. Dalam pengumuman pembentukan Kabinet semalam, Khairi Jamaluddin dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Beliau sebelum ini adalah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI tetapi diamanahkan untuk mengurus program vaksinasi negara. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, beliau mahu MOSTI melakukan penyelidikan dan pembangunan R&D untuk menghasilkan vaksin tempatan. Tindakan itu penting bagi mengelak negara terus bergantung kepada sumber vaksin luar negara, sedangkan virus COVID-19 diramal tiada penghujung. Dato' On Jaafar, kenalkah anda dengan figura ini? Antara pejuang kemerdekaan tanah air yang mungkin tidak dikenali ramai, anak watan negeri Johor ini telah banyak menabur jasa. Kita lungsuri secara ringkas perjalanan tokoh pilihan untuk hari ini. Kenal? Siapa tu? Tun Hussein On. Ya, saya kenal. Beliau ialah Dato' On Jaafar, tokoh kemerdekaan negara kita. Tak kenal? Siapa tu? Dilahirkan pada 12 Februari 1895 di Bukit Gambir, Jalan Gertak Merah, Johor Bahru, Dato' On Jaafar mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Johor Bahru sebelum menyambung pelajarannya ke England selama 6 tahun. Selepas itu, beliau pulang ke tanah air dan menyambung pengajian di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Dato' On Jaafar pernah dilantik menjadi Menteri Besar Johor. Beliau merupakan seorang pemimpin yang tegas, lantang dan sangat berdisiplin dalam menggerakkan orang Melayu untuk bersatu menentang penubuhan Malaya Union kerana beliau sedar akan pentingnya kebebasan tanah air daripada dibelenggu penjajah. Jelas Cikgu Farah Wahidah lagi, Dato' On ketika itu bertanggungjawab sebagai Presiden UMNO pertama, berjuang menentang habis-habisan gerakan British menubuhkan Malayan Union, satu bentuk penjajahan baru yang sekaligus menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu. Setelah mendapat pelbagai tentangan dan bantahan, British akhirnya membubarkan Malayan Union. Penubuhan ini merupakan kejayaan penting orang Melayu dalam mendapatkan semula kedudukan politik dan maruah mereka di tanah Melayu. Beliau berjaya menyatukan orang Melayu menerusi pertubuhan UMNO. Sumbangan dan keberanian Dato' On kepada negara menentang Malaya Union dan usaha ke arah mendapatkan kemerdekaan sangat dikagumi dan patut dicontohi. Kemakmuran dan kesenangan yang dinikmati ketika ini hasil perjuangan nenek moyang terdahulu. Kini, kita selaku pewaris wajib menjaga warisan bumi tercinta. Pergi ke kedai membeli cuka. Cuka diletak di atas parang. 64 tahun, kita merdeka. Negara makmur, aman sejahtera. Merdeka.
Tarikh Keramat 31 Ogos 1957 bukan sekadar nostalgia buat golongan tua yang lahir sebelum negara mencapai kemerdekaan. Ia lebih daripada itu. Bagi semua rakyat Malaysia, inilah waktunya untuk menyubur, menyemarak dan menzahirkan semangat patriotik melalui pelbagai cara dan kreativiti masing-masing. Bersandarkan kepada itu, Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang di Arau Perlis tampil dengan kelainan tersendiri apabila menganjurkan beberapa pertandingan seperti penghasilan arca yang bertemakan jalur gemilang dan hari kemerdekaan. Pertandingan terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6 di sekolah itu. Tempoh 3 minggu yang diberikan tamat semalam dengan 45 penyertaan diterima. Arca berkenaan dihasilkan daripada barang terbuang, antaranya bekas telur, botol plastik, kotak, tayar kereta serta kayu. Kalau ikut tu make sure lah ibu bapa kena bantu kan. Sebab kita nak hasilkan supaya budak ni, kita nak bangunkan walaupun sekolah di pendalaman. Kita cuba nak terapkan nilai-nilai orang kata apa, kreativiti bagi ada jaya saing dengan sekolah-sekolah yang hebat di luar dalam kawasan bandar tu lah. Bukan sahaja murid, malah guru yang dibantu kaki tangan sekolah serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan dengan memasang bendera dan replika meriam di pintu utama sekolah. 490 jalur gemilang digunakan sebagai simbolik kepada jumlah keseluruhan murid di sekolah itu. Sebenarnya kami masa lebih kurang seminggu lah sebab banyak guru-guru yang BDR di rumah dan ibu bapa pun kami keperluan sampai ke Malang kami pasang macam tahun lepas kan. Ya, kami datang tak ramai dalam 3-4 orang dengan mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM lah. Turut berlangsung ialah pertandingan menghias basikal, pertandingan lagu dan pakaian beragam kemerdekaan di mana penyertaannya dihantar menerusi platform media sosial kepada guru kelas masing-masing. SK Tambun Tulang pernah memenangi pertandingan menghias pagar utama sekolah peringkat negeri Perlis pada 2019. Ini pula misi yang belum disempurnakan menjelang Hari Kemerdekaan. Bagi Alice Khalid Kamil, melukis bendera sepanjang 12 meter adalah cara menterjemahkan kecintaannya kepada negara. Besarnya semangat patriotik si cilik ini, dia turut berhasrat lukisannya itu dapat dihadiahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Anak keempat daripada 5 beradik ini memulakan lukisannya sejak 2 minggu lalu. Menariknya, idea ini datang sendiri daripada Alice yang baru berusia 6 tahun. Dia kata, Baba, kalau boleh Alice nak buat bendera yang besar sangat. So Alice ada nampak lah dekat YouTube. So Alice nak buat bendera yang sama tapi nak buat yang betul-betul besar dan panjang. Lepas tu ayah tanya lah, kenapa Alice nak buat tu? Nak bagi siapa tiba-tiba kan? Tiba-tiba dia kata nak bagi tuanku dan juga nak bagi kita punya princess, permaisuri kita. Lepas tu saya pun fikir lah, ni Alice main-main je ni. Lepas tu the next day, besok tu Alice tiba-tiba datang dekat saya, kata, Abang Anas, jom pergi stationery, jom pergi kedai buku, nak beli barang-barang yang untuk catkan bendera tu. Disangkakan sekadar gurauan pada mulanya, namun semangat Alice tidak pernah luntur, malah menyasarkan lukisannya siap sebelum Hari Kemerdekaan. Dengan bantuan abangnya, Alice memberi fokus 100% terhadap lukisannya. Satu hari 10 jam. Tahu, Alice so tired because I love Malaysia flag. It's never fun. I paint, I put sparkly, I will do everything. Alice start kelas online pukul 2 sampai pukul 4. And Alice cat balik sampai malam. Biarpun ada kalanya penat melukis, Alice berehat sekitar 15 hingga 30 minit sebelum menyambung semula lukisannya. Keluarganya juga sentiasa memberi sokongan supaya tidak berputus asa selain menjaga jadual kehidupan Alice agar pembelajarannya tidak terganggu biarpun mengejar masa menyiapkan lukisan. Saya make sure makan yang cukup sebab dia cat dari pagi sampai ke malam. Malam bukan pukul 9, pukul 10 malam tapi sampai tengah malam, pukul 12. Saya pun sampai kesian kat dia, stop lah sama besok ke, tapi dia tak nak. Memang dia semangat betul nak buat benda ni. Makanan dia saya jaga. Kelas online dia saya make sure still on time, tak ada delay. Mandi apa semua tu, semua saya jagalah. Alice turut berhasrat untuk mencatat nama dalam rekod dunia.
melalui penghasilan jalur gemilang terpanjang secara solo. Alice nak give princess untuk ni ke? Nak give flat untuk princess ke? Yes. Ha? And the tuanku. And dia tuanku. Yes. Tapi nanti big flat, how Alice want to give? Macam mana Alice nak bagi? Big flat. Ellie give all together lah. Hold together. Pegang sama-sama macam tu. Perjanjian Pangkor berputik daripada Raja Muda Perak Raja Abdullah yang meminta bantuan Inggeris dalam perebutan takhta dengan Raja Bendahara Raja Ismail sebagai Sultan Perak, selain untuk menyelesaikan permusuhan antara dua kongsi gelap iaitu Gihin dan Haisan yang merebut lombong biji timah. Pada 20 Januari 1874, Raja Abdullah ketika itu yang menguasai kawasan-kawasan di hilir Perak menandatangani Perjanjian Pangkor bersama pembesar-pembesar yang menyokong baginda di hadapan Governor Negeri-Negeri Selat Sir Andrew Clark. Perjanjian ini mengandungi 14 perkara dan yang paling penting ialah berkaitan dengan pelantikan residen. Dalam peruntukan ini, residen berkuasa penuh ke atas pemungutan dan pengawalan hasil mahsul dan pentadbiran negeri kecuali berkaitan agama dan adat-adat Melayu. Perjanjian ini telah ditandatangani di atas kapal HMS Pluto yang berlabuh di Selat Dinding iaitu di kawasan perairan antara Lumut dan Pulau Pangkor. Bagaimanapun, Raja Ismail tidak mengiktiraf perjanjian tersebut walaupun Raja Abdullah telah diiktiraf oleh pihak Inggeris sebagai Sultan dan Sir James W. Birch telah menjadi residen Inggeris yang pertama di Perak. Filem pendek Asian Ali Misi Juang berjaya meraih trofi kategori program TV animasi 3D kanak-kanak terbaik di Content Asia Awards 2021. Hasil kolaborasi Primeworks Studios dan Wow Animation, kisah perjuangan sekumpulan ejen perisik itu didedikasikan khas terhadap pengorbanan barisan hadapan memerangi pandemik COVID-19. Dilancarkan pada 25 Disember lalu, ia merupakan tanda penghargaan Ejen Ali kepada petugas barisan hadapan yang telah berkhidmat tanpa batas menentang wabak COVID-19. Dimuat naik di saluran YouTube rasmi Ejen Ali, video berdurasi 3 minit 21 saat itu meraih lebih 16.8 juta tontonan sejak mula ditayangkan. First, let me say a huge congratulations to Media Prima for Ejen Ali's win. The judges for this category described Ejen Ali as very exciting. One of the judges said great CGI of international standard, great action sequences and characters, rousing and highly entertaining for kids and young males. Another judge, let me remember properly, another judge said he looked forward to another full-length feature. So there's something for Media Prima to get busy with. Konflik kali ini menampilkan ketangkasan usaha ejen mata dan orang awam bergabung bersama petugas barisan hadapan di medan perang melawan musuh Angkatan Tentera COVID-19. Mengetengahkan rendisi baru lagu tema Kita Jaga Kita, filem pendek ini jadi lebih menarik dengan penampilan khas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang menyertai ejen mata berjuang. Content Asia Awards adalah platform media sumber informasi industri hiburan yang mengiktiraf kandungan-kandungan program terbaik di Asia. TikTok bertindak memadam carian video yang memaparkan pengguna memanjat timbunan peti simpanan susu yang viral di platform itu. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, TikTok menegaskan melarang kandungan yang mempromosi atau memuja aksi berbahaya. Justru pihaknya memadam video-video berkaitan dan keputusan carian ditukarkan kepada peringatan bahawa aksi sedemikian melanggar garis panduannya. Cabaran viral itu bermula daripada idea yang sepatutnya lucu namun bertukar berbahaya apabila individu yang cuba melengkapkannya jatuh dari puncak timbunan. Laporan media menyebut ada pengguna cedera. Tindakan itu juga dianggap tidak sensitif ketika petugas kesihatan tidak menang tangan mengatasi pandemik COVID-19.
Laporan sukan. Johor Darul Takzim JDT gah merangkul kejuaraan Liga Super kali ke-8 berturut-turut selepas kemenangan ke atas Sri Pahang FC semalam. Masih berbaki 2 perlawanan, jumlah 51 mata yang dikumpul JDT memang sukar dicabar mana-mana pasukan lain yang kini hanya boleh merebut kedudukan kedua Liga Super. Selaku juara Liga, JDT sah layak secara automatik kesaingan Liga Juara-Juara Asia ACL bagi musim 2022. My job is to achieve what boss want, TMJ boss want for the team, from the team, and trying to play good football, trying to dominate the league, and trying to do some rotation with a lot of players that we have, good players. And I think it's a great achievement over the years. It's not easy. Kejayaan JDT menundukkan Sri Pahang FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim semalam melengkapkan musim gemilang skuad kendalian Benjamin Mora, sekaligus memastikan gelaran juara Liga Super kekal milik JDT untuk musim ke-8 berturut-turut. Pemain import dari Brazil, Bergsenda Silva, nyata berada dalam prestasi terbaiknya selepas melakar hat-trick pada babak pertama permainan. JDT mengumpul 51 mata berbaki 2 perlawanan dan secara rasminya meraih tiket automatik kesaingan Liga Juara-Juara Asia untuk musim 2022. 4 pasukan lain iaitu Terengganu FC, Kedah Darul Aman FC, Penang FC dan Selangor FC kini bersaing bagi merebut kedudukan kedua Liga yang menawarkan tempat kesaingan Piala AFC. Saingan Liga E-Sukan Malaysia MEL21 semakin menghampiri kemuncaknya dengan 2 lagi permainan menamatkan aksinya di peringkat kebangsaan. Muhammad Faris Hariri Garang memacu pasukan Kedah menjuarai permainan FIFA 21 mengatasi wakil Perak Kamil Al-Amini Jamaluddin Al-Amini menerusi jaringan emas selepas terikat 3-3 dari segi agregat. Perlawanan akhir FIFA 21 semalam menemukan Faiz Hariri mewakili Kedah menentang Kamil Al-Amini Jamaluddin Al-Amini dari Perak. Memihak Faiz 2-1 pada perlawanan pertama, Kamil bangkit pada perlawanan kedua menerusi kemenangan 2-1 sekaligus mengheret perlawanan ke penentuan Golden Goal. Dan jaringan yang berjaya dicipta Faiz di penghujung babak pertama mengesahkan gelaran juara menjadi miliknya, sekaligus turut membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM20,000. Saya memang tak sangka ini akan menang sebab 3 kali kan saya main Golden Goal, cukup akhir, semi-final, final. Itu memang orang kata perlawanan semua game yang tough lah bagi saya. Dan saya memang tak jangka saya dapat menang tournament ni. £270,000 seminggu dengan kontrak selama 2 tahun. Itu antara perkabaran yang cukup dinanti peminat-peminat Manchester United mengenai kepulangan wira mereka Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Berita yang cukup mengujakan di mana laporan awal menyatakan Ronaldo bakal dipancing pasukan jiran Manchester City. Namun hanya dalam tempoh 24 jam segalanya berubah. Menyaksikan Ronaldo bakal kembali menyarung jersey The Red Devils selepas 12 tahun meninggalkan kelab itu. Jelas mengejutkan banyak pihak, terutamanya pesaing utama Manchester City yang lebih awal mahu mendapatkan pemenang 5 kali Ballon d'Or itu. Untuk rekod, Ronaldo berpindah dari Sporting Lisbon ke Old Trafford pada 2003 dan telah menjaringkan 118 gol dalam 292 penampilan bersama United. Namun pada 2009, Ronaldo berpindah ke kelab gergasi Spanyol Real Madrid dengan rekod sebagai pemain termahal di dunia. Semasa bersama Alex Ferguson di United, Ronaldo telah memenangi 9 piala termasuk 3 gelaran Liga Perdana Inggeris, Liga Juara-Juara Eropah dan Piala Dunia Kelab FIFA. Paparan Taman Bunga Monet di Perancis yang berusia lebih 100 tahun mengakhiri Buletin Didik hari ini. Saya Fazilahani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.